COVID-19 di dunia masih dalam tren menaik. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Apabila kita perhati kepada kes baru setiap hari di seluruh dunia, kita masih mendapati bahawa trennya masih menaik, seperti di dalam graf ini. Jadi walaupun banyak negara-negara yang telah pun mengalami keadaan yang dah semakin selamat, seperti New Zealand, Australia, Switzerland, Thailand, betul. Tetapi trend keseluruhan di dunia adalah masih menaik. Pada 17 hari bulan Jun tu 120,000 kes baru. Maknanya pada 17 hari bulan Jun yang lepas, semalam lah, kenaikannya adalah 120,000 kes, kenaikan kes baru. Jadi kalau kita tengok daily confirm case setiap hari, memang kita mendapati bahawa US sudah dalam trend menurun, tetapi banyak negara lain masih lagi menaik. Seperti Brazil, India, Pakistan, Chile, Mexico, Peru ni masih menaik lagi dari segi trend pertambahan kes setiap hari. Okey, kalau kita tengok top 15 US, Brazil, Rusia tu kan, kita dapati bahawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara daripada 15 negara ni, yang top 15 ni masih dalam trend menaik, iaitu Brazil, India, Peru, Chile, Mexico dan Pakistan. Seterusnya daripada 16 ke 30 negara ke 16 ke 30 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negara dalam trend menaik juga, iaitu Saudi Arabia, Bangladesh, South Africa, Colombia, Sweden, Egypt dan Indonesia. Dan bila kita lihat kematian keseluruhannya di seluruh dunia, memang dia sudah dalam trend menurun. Pada 17 Jun semalam kematiannya adalah berjumlah 5,494 orang di seluruh dunia. Pernah satu ketika, iaitu sekitar bulan berapa tu, awal Mei tu, hampir 10,000 kematian satu hari di seluruh dunia. Itu tinggi tu Jadi kita masih lagi tinggi ni, 5,000 kematian sehari di seluruh dunia. Dan kalau kita tengok ni Arab Saudi masih dalam peringkat menaik. Dia hari tu sudah turun pada sekitar 26-25 Mei. Kemudian kes perharinya bertambah, meningkat mendadak pula ni, menaiknya tu terlalu tinggi, dan akibatnya aktif kesnya menaik semula dan terus menaik lagi ni. Hari tu kan dia sudah mendatar, lepas tu menurun, ni naik semula. Kalau kita tengok di sini ni jumlah yang sembuh mula menaik semula. Jadi mudah-mudahan lah ni kes yang menaik ni, kes baru menaik ni, dia akan mereda, kemudiannya kes yang sembuh akan menaik supaya dia dapat turun semula. Kalau tidak, kita tak tahu bila pula ni dia kena jumpa satu lagi peak lah kat sini ni untuk Arab Saudi. Tak tahu bila lagi lah. Kalau hari tu dia dah jumpa peak, dah turun, tapi dia naik semula dan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada peak yang sebelumnya. Jadi kena tunggulah jumpa peak satu lagi lah macam itu Arab Saudi. Jadi memang betul lah kerajaan Malaysia sudah membuat pengumuman untuk tidak menangguhkan musim haji tahun 2020 ni. Arab Saudi keadaan macam ni kan, dan kes kematian di sana pun masih lagi meningkat sini. Sekarang ni dah lebih kurang 40 orang satu hari kematian di Arab Saudi. Jadi memang Arab Saudi perlu buat sesuatu, pasal kesnya sudah agak agak membimbangkan lah. Dan ini kalau kita tengok Brazil, negara kedua tertinggi selepas mereka lah, dia dalam trend menaik. Lepas tu India menaik lagi, Peru, Chile ni tiba-tiba je zup naik ke atas tu. Ni lagi Mexico pun masih menaik lagi, Pakistan, Bangladesh, Afrika Selatan masih menonong naik. Colombia, Sweden pun sama macam tadi tu, menaik mendadak aja ni kan. Mesir pun masih menaik lagi. Tu yang pelajar-pelajar kita yang di Mesir tu tak boleh balik lagi ni kan. Dengar ceritanya lah kan, inilah pertambahan kes baru di Mesir masih lagi meningkat begini kan Jadi pelajar-pelajar kita yang di sana masih tidak diizinkan untuk pulang sekarang ni. Itu juga di Indonesia masih lagi menaik. Jadi
Indonesia bukan sendiri, masih ramai lagi, banyak lagi negara-negara lain yang masih dalam peringkat menaik ni ya. Jadi begitulah negara-negara yang sedang masih dalam peringkat menaik, dan ini kita di Malaysia alhamdulillah kita sudah menurun, dan kes aktif kita pun sudah di bawah daripada 500 sekarang ni. Ini kalau kita tengok kes baru setiap hari di negara kita ni kan ya, mula-mula ni kan mula naik macam ni kan, ni di awal lah, sebelum PKP dan di awal PKP, kemudian PKP 2 dengan 3 ni dia menurun, kemudian PKP 4 kita teranjak, disebabkan oleh apa? Pelonggaran mengizinkan pelajar dan pekerja di luar negara balik. Lepas tu yang ini ni kawasan di mana kita membuat ni fasa menaik, fasa menurun, fasa kelonggaran ni, fasa warga asing. Di sekitar sebelum raya dan selepas raya ni kan banyak dilakukan penangkapan pendatang asing tanpa izin. Jadi inilah ni yang jadi nombornya meningkat mendadaknya, kes-kes baru mendadak. Dan sekarang ni kita dah masuk ke PKPP yang ke-6 lah ni, 10 hari bulan 6 sehingga 31 hari bulan 8 ni kita sebutnya sebagai fasa pemulihan. Yang ni Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita dah dalam peringkat pemulihan lah sekarang ni kan, alhamdulillah lah. Dan kalau kita teliti aktif kes kita di Malaysia ni, di sini ni kawasan kita teranjak yang disebabkan oleh kelonggaran yang kita beri, dan yang ini disebabkan oleh warga asing, warga asing, iaitu penangkapan parti dan juga ujian dilakukan terhadap pekerja-pekerja asing, seperti pekerja-pekerja pembinaan seperti kan. Jadi kita sekarang sudah dekat-dekat sekitar 500, itulah dia punya aktif kesnya. Dan kalau diambil kira lah, ini yang biru pekat ni, biru tua ni kan, adalah sekiranya dibuat anggaran lah. Maknanya tu pekerja yang sini ni kes bukan warga negara yang ditangkap awal dulu sebelum raya tu, 2 minggu kemudian separuh daripadanya sembuh. Yang ini 2 minggu kemudian lah. Jadi setiap hari itu separuh sembuh tu, kalau diambil kira begitu, beginilah kes jadinya ini jadi kes yang bukan warga negara ditolakkan lah. Jadi maknanya itu kes tempatan lah jadinya lebih kurang macam ni. Jadi kita kalau diambil kira begini, kita sudah di bawah daripada 10% kes tertinggi, aktif kes tertinggi. Itu yang kita sekarang ni dah berada di dalam zon pemulihan. Jadi kalau kita tengok Amerika Syarikat ni, walaupun dia sudah berada dalam keadaan menurun kes baru setiap harinya, tetapi di peringkat akhir ni, mana sekitar bulan Jun ni kan ya, kita nampak ada peningkatan. Apakah ini disebabkan oleh kesan daripada demonstrasi yang dilakukan di sana, kita pun tak tahu lagi. Dan kelihatannya kalau kita perhati aktif kes di Amerika Syarikat, dia sudah mencapai puncaknya satu ketika tu kan, dan dah menurun pun, tetapi ini menaik semula. Kemungkinan besar ini adalah disebabkan ni kes demonstrasi itu yang menyebabkan dia menaik semula, dan terpaksalah dia menunggu satu lagi, bilalah sekira-kiranya dia akan jumpa dia punya peaknya lah. Ni kes ni macam dekat Arab Saudi lah, dia dah jumpa peak, dia dah turun, lepas tu dia naik semula, lebih tinggi lagi pula daripada peak yang sebelumnya. Jadi ni kes ni macam Arab Saudi. Dan kalau kita lihat di sini ni kan, kes kematian setiap hari di Amerika pun sudah menurun agak jauh jugalah. Ini situasi di Amerika. Ini negara-negara yang macam ni, Itali. Ni Itali walaupun dulunya teruk macam tu, sekarang alhamdulillah dia dah mulalah ni kesnya. Kes baru setiap harinya pada 14 hari bulanan itu tinggal 338 saja. Dan kematiannya pun dah rendah. Pada 14 hari bulanan itu cuma 44. Satu ketika tu kan dekat-dekat 1,800-900 tu kan. Ini adalah kerana ni aktif kesnya sudah menurun jauh ke bawah sana tu, disebabkan oleh kes yang sembuh dia sudah lebih tinggi daripada kes baru. Jadi itu yang menyebabkan aktif kesnya menurun cantik di sini ni. Jadi Itali sudah berada dalam keadaan selamat ya, tinggal menghabiskan peringkat pemulihan lah. Sekarang ni di belakang kita sedikit lah, lebih kurangnya tu kan. Ni macam ni kes yang dah selesai lah, kira dah
macam New Zealand dah mengisytiharkan bebas daripada virus. New Zealand pun macam tu juga ni. Australia, Jerman pun dah cantik dah duduk keadaannya tu kan, kesnya dah terlalu rendah lah. Jadi balik kita kepada ialah tajuk besar kita, iaitu COVID-19 di dunia masih dalam trend menaik, walaupun banyak jugalah negara yang telah pun dapat selamat lah, dapat pulih keadaannya dan sebagainya, telah pun mengisytiharkan bebas daripada virus ni kan ya. Tapi masih banyak lagi negara-negara besar yang berada dalam keadaan trend menaik lagi. Jadi akibatnya seluruh dunia ni dia punya trend ni masih dalam menaik. Kita belum nampak lagi lah bila lah sekira-kiranya dia akan menurunnya tu kan ya. Jadi itulah kita berharap lah, ni dah setengah tahun dia daripada Disember itu kan mulanya tu kan. Di China tu Januari yang teruknya, sekarang kita dah bulan Jun, dah setengah tahun dah kita masih lagi dalam trend kes baru setiap harinya masih dalam peringkat menaik, belum menurun, belum ada tanda nak menurun lagi, masih nak menaik aja ni. Jadi gitulah sama-samalah kita berharap agar dunia ini akan dapat bebas daripada wabak coronavirus ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.